Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk perkembangan terkini semestinya diringkas TVS. Kita teruskan dengan perincian berita. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melancarkan dasar perpaduan negara yang bersifat inklusif, jelas dan kohesif demi memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang kukuh teras perpaduannya. Katanya dasar perpaduan negara yang berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian itu menetapkan strategi jangka panjang dalam usaha berterusan untuk memupuk, mengukuh dan memelihara perpaduan dalam kalangan rakyat. 3 objektif utama yang ditetapkan dalam dasar ini adalah mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional, berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara, membentuk identiti nasional dengan semangat jati diri, patriotik, prihatin, toleransi, saling hormat menghormati dan bertanggungjawab serta melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Oleh kerana perbezaan dan kepelbagaian itu, kata Perdana Menteri, maka usaha ke arah mewujudkan perpaduan di negara ini perlu dilengkapi dan dilandasi usaha integrasi berterusan. Kerajaan amat menyedari akan hakikat bahawa perpaduan adalah tunjang kemakmuran negara. Maka perpaduan dalam kepelbagaian atau unity in diversity yang berteraskan model integrasi inilah yang kita hasratkan untuk rakyat Malaysia. Ini kerana berdasarkan sejarah, kita rakyat Malaysia telah menerima hakikat bahawa masyarakat negara ini adalah majmuk dan pelbagai latar belakang, pegangan agama, pengenalan bangsa dan budaya. Sementara itu, Muhyiddin turut mengingatkan rakyat Malaysia untuk terus berwaspada terhadap manipulasi sentimen kaum oleh ahli-ahli politik yang merupakan cabaran utama dalam hampir semua negara yang mempunyai rakyat berbilang kaum. Pelaku politik yang cuba menaikkan saham politik masing-masing melalui eksploitasi perasaan kaum, hendaklah kita elakkan. Katanya kerajaan sedar rakyat Malaysia tidak akan sekali-kali mengorbankan kesepaduan sosial dan perpaduan negara yang telah dikecapi selama ini demi matlamat pribadi. Kerajaan juga tidak akan sekali-kali berkompromi dalam perkara yang boleh mengganggu gugat perpaduan negara. Berpegang pada prinsip inilah, Kementerian Perpaduan Negara telah diwujudkan dan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Halimah Sadiq, Muhammad Sadiq dan Yang Berhormat Senator Datuk Seri T. Lian Ker, kementerian ini menggalas tugas berat memastikan agenda perpaduan nasional dijayakan. Rakyat Malaysia khususnya petugas barisan hadapan telah membuktikan sifat empati terhadap satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama sewaktu negara berdepan dengan krisis COVID-19. Menurutnya, sifat empati ini harus diperkukuhkan dalam masyarakat sekaligus membantu usaha mengatasi cabaran perkauman dengan lebih berkesan. Dalam tempoh negara berdepan dengan wabak COVID-19 ini, saya sedar bahawa ramai di kalangan kita juga telah menunjukkan sifat empati sama kita. Kita perlu terus menjeburkan sifat empati ini dalam kita hendak memahami isu-isu kaum dari perspektif yang lebih seimbang dan menyeluruh. Seperti beberapa negara-negara berbilang kaum yang lain, kadang-kadang kita hanya melihat isu kaum dari sudut kaum atau kumpulan tertentu. Beliau percaya perspektif ini perlu diperbaiki supaya menjadi lebih seimbang dan holistik dan harus dipupuk melalui sistem pendidikan dan media. Rang undang-undang berkaitan gangguan seksual dijangka siap Mac ini dan dijangka akan dibentangkan pada persidangan Dewan Rakyat akan datang. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun, draft rang undang-undang itu kini pada peringkat akhir bagi penelitian Jabatan Peguam Negara.
Rina turut memberi jaminan rang undang-undang itu nanti akan bersifat holistik dalam membendung isu berkaitan gangguan seksual yang tidak terhad terhadap gangguan di tempat kerja semata-mata. Persidangan parlimen yang sepatutnya bermula bulan hadapan telah ditangguhkan susulan pengisytiharaan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 12 Januari sehingga 1 Ogos tahun ini. Terdahulu juga pelbagai pihak termasuk Pertubuhan Bukan Kerajaan mahu kerajaan mewujudkan akta khususnya menangani masalah gangguan seksual bagi memudahkan mangsa mendapat bantuan untuk menghentikannya termasuk di tempat kerja. Perkembangan seterusnya. Bagi mendekati dan menyelami keperluan rakyat, ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja, John Ilus, telah menyertai konvoi bermotosikal Kelab Sukan dan Rekreasi Bukit Semuja ke beberapa buah kampung. Itu adalah bagi meninjau dan melihat sendiri kesan kerosakan yang disebabkan banjir seperti hakisan tebing sungai dan kerosakan jalan. Menerusi tinjauan tersebut, beliau bersama 15 peserta konvoi berkesempatan singgah ke 6 kampung iaitu Kampung Hulu, Kampung Hilir, Kampung Tebakan Melayu, Kampung Sorak Melayu, Kampung Sorak Sumpung dan Kampung Selabi Entukuah. Daripada itu, beliau memaklumkan akan membuat laporan dan berhubung dengan agensi yang berkaitan untuk mengambil tindakan sewajarnya bagi mengatasi masalah pasca banjir secepat mungkin. Ini bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku kepada pengguna jalan raya termasuk penghuni rumah yang tinggal di tebing sungai yang terjejas teruk akibat bencana banjir. Pasukan Gerakan Am PGA Sarawak mematahkan cubaan menyeludup 140 guni barangan hasil pertanian dan menahan 6 individu termasuk seorang lelaki tempatan di kawasan Jalan Ladang Sawit, Kampung Rasu 2, Lundu. Menurut Komander Brigade PGA Sarawak, SAC Manca Atta, ke-66 suspek terdiri daripada 5 lelaki warga Indonesia dan seorang lelaki tempatan. Rampasan dibuat ke atas lori dan pikap tersebut beserta anak kunci masing-masing dianggarkan bernilai RM63,000 dan RM40,000. Turut dirampas barang-barang pertanian seperti buah naga 28 guni, halia 39 guni, sengkuang 12 guni, kacang buncis 29 guni, petai 13 guni, beras merah 4 guni, 2 penuh 2 separuh penuh dan ubi manis 15 guni yang dianggarkan berjumlah RM7,000. Nilai rampasan keseluruhan dianggarkan RM110,000. Ke-66 suspek ditangkap di bawah Seksyen 15 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, Seksyen 6-1 Akta Imigresen 1959 Akta 155, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 dan Akta Kastam. Sementara itu, dalam operasi berasingan, PGA Sarawak mengusir pulang 4 warga Indonesia selepas cubaan mereka masuk melalui sempadan negeri digagalkan. 4 suspek terdiri daripada 2 lelaki dan 2 wanita, kesemua warga Indonesia. Keempat-empat warga Indonesia tersebut melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1 Akta Imigresen 1959 Akta 155 dan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Sekian sahaja ringkas untuk jam ini dan pastikan anda tidak terlepas perkembangan terkini dan semasa hanya di Utama TVS jam 8 malam nanti. Salam hormat dan jumpa lagi.